Hai guys, okay, hari ni saya nak ajar korang macam mana korang nak bezakan jurnal am dengan jurnal khas. Seperti yang korang tahu, jurnal tu adalah salah satu buku catatan pertama. Okay, so macam mana korang nak bezakan jurnal am dengan jurnal khas ni? Sebenarnya jurnal am ni untuk urus niaga yang sangat jarang berlaku. Kalau jurnal khas pula untuk urus niaga yang kerap berlaku. Okey, kalau jurnal am dia tak ada nama tau. Jenis untuk jurnal am tu memang jurnal am, dia tak ada nama-nama lain. Kalau jurnal khas pula dia ada jenis-jenis jurnal dia, ada nama-nama jurnal dia. Contohnya jurnal khas ada jurnal pulangan jualan, jurnal pulangan belian, jurnal jualan, jurnal belian, jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai. Itu beza jurnal am dengan jurnal khas. Okey, tengok dari segi format dia. Kalau format pun berbeza juga. Kalau jurnal am, korang kena buat macam table tau. Kena buat tarikh, butir, lepas tu debit, kredit. Ni RM. Macam tu. Itu bentuk jurnal am lah. Kalau jurnal khas pula, dia lain. Jurnal khas, korang kena buat tarikh, butir, and then amount. Amount, RM. Korang buat table juga, tapi ada 3 kolom je. Kalau jurnal am kan, jurnal am ada 4 kolom, tapi kalau jurnal khas ada 3 kolom je. Okey, kalau jurnal am dia asingkan kolom debit dengan kolom kredit. Kalau jurnal khas kolom dia satu je. Dekat sini dah debit, dekat sinilah kredit. Okey, sekarang ni kita tengok contoh soalan. Contoh soalan yang pertama, urus niaga 1 Jun. Pemilik membawa masuk perabot daripada rumah RM850 untuk kegunaan perniagaan. First kali, korang kena identify sama ada urus niaga tu berlaku kerap ataupun jarang berlaku. Kalau dia bawa masuk perabot, bermaksud bawa masuk, nampak je perkataan membawa masuk. Maksudnya dia berkaitan dengan modal. Okey? Kalau dia tambah, perniagaan tu tambah modal selain daripada tunai dan bank, contohnya aset bukan semasa, perabot kan. Benda tu jarang sangat berlaku, dia akan masuk dekat dalam jurnal am. Kalau dia top up modal selain tunai dan bank, dia jarang-jarang berlaku lah, sebab tu dia masuk dekat jurnal am. Okey, bila masuk dekat jurnal am, korang kena identify mana satu debit, mana satu kredit. Dekat setiap urus niaga kena kenal pasti yang mana debit, yang mana kredit. Kena ada satu debit, satu kredit. Tak boleh ada 2 debit, 2 kredit, tak boleh. Dia kena satu debit, satu kredit, and amount dia mesti sama. Debit kredit mesti sama. Contoh yang urus niaga 1 Jun ni kan, modal. Kita tahu modal adalah kredit, betul? So kita tulis kat sini modal, kredit. Kredit adalah modal. So debit dia apa pula? Kalau kredit modal, debit tu apa? Apa yang dibawa masuk? Perabot. So perabot tu lah debit. So kalau jurnal am ni, dia punya cara nak tulis dia, korang kena buat debit dulu, baru buat kredit. And bila korang buat debit tu, korang kena ke kanan. Katakanlah ni line dia kan, memang betul-betul ke kanan pula, ke kiri. Tulis ke kiri. Ni line dia kan, tulis ke kiri. Contohnya korang kena letak kat sini perabot. Okey, berapa dia punya amount? Ambil 850. 850 letak dekat debit. Korang buat debit dulu. Lepas dah buat debit, lepas tu baru buat kredit. Kalau nak buat kredit ni, korang kena ke kanan sikit. Korang tulis kredit dia modal.
Modal letak amount yang sama 850. Letak tarikh dia, tarikh macam biasalah. Kena buat tahun dulu. Macam soalan ni dia sebenarnya tahun 2016. 2016 buat bulan, lepas tu buat hari bulan. Saya nak tunjuk contoh seterusnya. Urus niaga 3 hari bulan ni. Cuba korang baca. Hantar invoice kepada kedai Nur Huda 4,200 pada harga senarai dengan diskaun niaga 10%. Okey, urus niaga ni dia kerap berlaku ke jarang berlaku? Hantar invoice adalah urus niaga yang melibatkan urus niaga yang kerap berlaku. Kalau kerap berlaku, dia akan masuk dekat jurnal khas. Tapi macam saya beritahu, jurnal khas ni ada banyak. Ada 6 je lah jenis jurnal khas tu. Kena masuk mana satu? Okay, tengok dulu. Kalau dia hantar invoice. Hantar invoice ni siapa yang hantar invoice? Kalau invoice ni dia berkaitan, tak lain tak bukan, dia berkaitan dengan beli ataupun jual barang secara kredit ataupun secara hutang. Kalau invoice melibatkan hutang. Kalau hantar invoice, maksudnya dia beli ke dia jual? Kalau hantar invoice, maksudnya dia tu pembekal, dia tu penjual. Sebab tu dia hantar invoice. Hantar invoice ni orang yang jual je. Orang yang beli dia akan dapat invoice. So bila dia hantar invoice, dia jual. Kalau dia jual, maksudnya dia jual barang secara kredit ataupun secara hutang. Okey, dia jual dengan siapa? Dia jual kat siapa? Dia jual dekat kedai Nur Huda. Dia jual kedai Nur Huda tu siapa? Kalau jual secara kredit, dia akan jual kepada ABT, akaun belum terima. Memang macam tu. Kalau jual, dia akan jual kat ABT. Kalau jual secara kredit lah. Kalau beli secara kredit, dia akan beli daripada ABB, akaun belum bayar. Kena ingat tu. Okey, yang kedai Nur Huda ni adalah dia punya ABT. So macam saya bagi tahu sebelum ni, sama juga macam jurnal khas pun sama juga macam dalam jurnal am. Kita kena kenal pasti mana satu debit, mana satu kredit. Okey, sekarang ni tapi sebelum tu masuk dekat jurnal khas kan, kita kena tahu dia masuk dekat mana. Jurnal khas yang mana satu? Ada 6 jenis jurnal khas. So dia masuk yang mana? Dia masuk jurnal jualan ke, pulangan jualan ke, jurnal belian ke, pulangan belian ke, jurnal penerimaan tunai ke, jurnal pembayaran tunai? Yang mana? Senang je. Kalau hantar invoice, dijual kan, masuk je dalam jurnal jualan. Tak payah nak pening-pening. Sebab korang kena ingat, kalau kita jual beli barang niaga secara kredit, benda tu kerap berlaku. Kalau kita jual secara kredit, dia akan masuk dekat jurnal jualan. So jurnal khas ni korang kena padam, tukar nama dia jadi jurnal jualan. Okey, barulah identify mana debit, mana kredit. Kalau jurnal jualan ni, korang dah kena ingat dah, kalau jurnal jualan ni dia akan mewujudkan akaun jualan. Dia akan mewujudkan akaun jualan. So akaun jualan tu debit ke kredit? Jualan tu debit ke kredit? Kredit. So korang dah tahu dah, kalau jurnal jualan dia mesti ada akaun jualan. Jualan adalah kredit. So kita kena cari lagi satu debit. Debit dia apa? Debit dia adalah ABT, iaitu kedai Nur Huda. So buat tarikh dia 2016 Jun 3 hari bulan. Kalau jurnal khas ni dia berbeza, dia punya format daripada jurnal am. Korang tak payah buat dulu yang mana debit, yang mana kredit. Kalau macam jurnal am, kita kena buat yang debit dulu baru kredit kan. Tapi kalau jurnal jualan tak perlu. Apa yang penting dulu, apa yang penting korang kena ingat, akaun, nama akaun tu letak dekat bawah kan. Kalau jurnal jualan dia akan mewujudkan akaun jualan. Kalau jurnal belian, dia akan mewujudkan akaun belian. Macam tu kan. So nama akaun tu letak dekat bawah yang kedua. Yang pertama tu letak akaun yang lain lah. Okey, contoh, kita dah tahu dia akan mewujudkan akaun jualan. So letak dekat bawah dulu akaun jualan.
Kita tahu akaun jualan tu kredit. Kena tulis dekat sini dalam bracket kredit. So automatic kita tahu yang lagi satu tu adalah debit. Apa yang debit? ABT. ABT ni korang tulislah betul-betul dalam exam. Jangan tulis ABT pula. Tulis akaun belum terima. Iaitu Kedai Nur Huda. Kedai, buruk lah tulisan. Kedai Nur Huda. Ambil lah, jadilah. So kita tahu lah, okay, satu debit, ABT Kedai Nur Huda, kredit akaun jualan. Macam tu. And dia tak ada jarak. Kalau macam sini kan kredit dia ke kanan sikit, ni tak ada. Dia sama je ke kiri jarak dia, tak ada jarak-jarak. Okay, tak ada debit dulu ke kredit dulu ke, tak kisah. Yang penting nama akaun tu, contohnya akaun jualan ke, akaun belian ke, akaun pulangan jualan ke, akaun pulangan belian ke, dia ada dekat bawah. Okay, lepas tu masukkan amount dia. Okay, amount dia korang kena masukkan berapa. Dia kata jangan masukkan 4,200 ni sebab dia ada diskaun niaga. Kena tolak dulu diskaun niaga siap-siap. Harga senarai ni adalah harga kos sebenarnya. Kalau contoh kita pembekal kan, kita pembekal ataupun kita penjual, kita bagi diskaun dekat dia. So harga yang kita bagi dekat dia tu adalah harga jualan. Kita kena dapatkan harga jualan. Macam mana kita nak dapatkan harga jualan tu? 4,200 harga kos kena tolak dengan diskaun niaga. Diskaun niaga ialah 10% daripada harga kos 4,200. So dapatlah harga jualan. Harga yang dapat dekat Kedai Nur Huda tu 4,200 tolak 420 bersamaan 3,780. So masukkan dekat sini amount dia. Kalau debit 3,780, kredit pun mesti 3,780. Mesti sama guys. Debit, kredit mesti sama. Okay, itu saja. Bye. Thank you.